Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada rakan-rakan di luar sana. Hari ini saya ingin kongsikan bagaimana saya mengaplikasikan satu aplikasi atas talian, latihan atas talian untuk speed up para pelajar saya dalam semester 3 ini. Okey, pada kali ini saya akan menggunakan contoh latihan yang telah dikongsikan oleh Cikgu Nikmi yang banyak membantu para pelajar dalam melakukan kejutan akhir tahun. Melakukan kejutan akhir semester 3. Aplikasi yang dimaksudkan adalah live worksheet. Rakan-rakan mencari di bahagian YouTube banyak tutorial-tutorial yang telah dikongsikan kepada kita mengenai live worksheet, tapi bagi ini adalah tentang bagaimana saya menggunakannya sahaja, ya. Okey. Sebagai contoh, kita klik live worksheet yang pertama itu. Saya letakkan di bawah ke laman ini. Saya menggunakan ID MOEDL. Okay, saya akan beritahu kejap lagi kenapa saya menggunakan MOEDL. Kita lihat dahulu apa yang ada di live worksheet ini. Okay, yang pertama, kita tengok apakah jenis latihan ini. Banyak latihan yang telah dikongsikan di sini dan rakan-rakan boleh menggunakannya secara percuma. Sebagai contoh, saya ambil latihan yang ini. Banyak maklumat yang kita boleh masukkan. Kita boleh masukkan teks, kita boleh masukkan gambar. Okey, contoh ini adalah aktiviti suai dan padan. Just masukkan sahaja. Okey. Contohlah. Tak masuk. Tak masuk. Tablet. Okey. Ini laptop. Laptop mana? Laptop. Cuba dulu laptop. Dan juga desktop. Okey, contoh dah masuk latihan tersebut. Pelajar hanya tekan finish dan kita boleh check my answer. So, pelajar boleh check bahawa dia betul semua dan dia dapat 10/10. Sekiranya rakan-rakan ini menggunakan latihan ini, rakan-rakan boleh sahaja download file as PDF ataupun embed dia dalam website ataupun blog, atau mungkin boleh masukkan latihan ini dalam Google Classroom dan juga Microsoft Teams rakan-rakan. Kita juga boleh share dalam WhatsApp, iaitu menggunakan sahaja copy link yang diberikan ataupun add to favorite. Kemudian kita punya kita simpanlah. And then kalau nak buat sini memang ada di sini bagaimana nak melakukannya. Okey, ataupun mungkin kalau kita rasa berminat, kita masukkan di dalam kita punya file tersendiri, workbook kita sendiri. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, selain daripada itu, saya nak tunjukkan juga contoh, iaitu yang dilakukan oleh cikgu ini juga. Mana tadi? Yang ini dia boleh masukkan video, boleh masukkan gambar, teks dan juga latihan. Tak ada dapat kat sini. Okey, tak apalah. Nanti kita akan tengok dulu. Itu tentang live worksheet. Apa yang tentang worksheet boleh tengok kat sini. Kita boleh buat interaktif online exercise. Para pelajar dengan menggunakan self correction mereka sendiri. Mereka boleh hantarkan jawapan kepada guru-guru, dan juga kita juga boleh membantu rakan-rakan dalam kejutan akhir kita lah. Okay, contoh saya ambil sini bahasa Melayu punya interaktif. Saya pergi kat interaktif worksheet, and then saya pergi kat bahasa Melayu. Saya nak cari ada tak latihan yang memasukkan video YouTube. Okey, ada sini yang dilakukan oleh Cikgu Izzatun Nadia. Okey, sama juga, benda yang sama juga. Dia ada latihan. Dia ada ruang kosong sini, dia masukkan video dia. Pelajar boleh terus mainkan di bahagian ini. Okey, and then dia buat latihan. Latihan dia adalah soal padan juga yang tadi. Okey, dia dah habis jawab, dia boleh tekan finish. Okey, itu tentang ini. Selain daripada itu, apa yang boleh dilakukan dengan live worksheet? Okey, saya pergi dekat Mac Interactive Worksheet. Okey, saya pergi kat bahagian tutorial. Rakan-rakan boleh pergi kat bahagian tutorial, video tutorial untuk mengetahui lebih lanjut mengenai live worksheet ini. Bagi contoh, saya pergi kat tutorial. Okey, apa yang kita boleh buat? Kita ada lebih kurang 7 latihan yang boleh kita gunakan. Drop down, multiple choice, checkbox, join with arrow. Maksudnya kita boleh tarik lagi pakai pensel, tarik ke atas, dia akan buat lah
drag and drop telah saya tunjukkan tadi. Listening exercise kita masukkan nanti. Word search puzzle, kita boleh buat puzzle juga di sini. Speaking exercise dengan open answer, itu yang struktur lah. Okay, selain itu ada lebih kurang banyak lagi. Macam kita nak masuk ke MP3, masuk YouTube, masuk PowerPoint file pun boleh kita masuk kat sini dan seterusnya. Okay, ini di bahagian Make Interactive Worksheet. Rakan-rakan boleh pergi dekat bahagian tutorial. Jika tidak jelas juga boleh pergi dekat bahagian tutorial ini. Okay, itu adalah lagi satu kejadian kita akan buat. Dan latihan-latihan worksheet tersebut kita boleh compilekan jadi satu workbook kita. Okay, di bahagian community adalah macam kita punya Facebook tu, apa punya soalan, apa punya jawapan daripada pihak pengguna dan juga admin live worksheet ini. Okey, sebagai contoh di sini saya tunjuk kat sini rakan-rakan kenapa kita perlu menggunakan MOEDN kita. Kita pergi ke bahagian My Subscription. Okey, by teacher kita akan menerima ini sahaja, free yang ini. Yang free kita just boleh menghasilkan. Kita boleh download 10 worksheet saja dalam PDF, and then kita boleh hanya menghasilkan 10 workbook sahaja. Kalau kita punya worksheet tu kita boleh hasilkan 30 sahaja, private worksheet 30. Memang tak cukup lah kan kita, kalau satu kelas pun dah kita guna 5, contoh seminggu dah 5 latihan kita nak gunakan, dah 6 hari, 6 minggu dah, itu kalau satu kelas. Kalau 2 kelas 6 minggu, 3 minggu dah cukup, dah full kan. Okay. Live worksheet daripada para guru. Sekarang saya gunakan Teachers 1000, di mana diberi percuma sehingga 31 Julai 2021. Kalau tengok di sini private worksheet 500 private worksheet, dan juga kita boleh download PDF 25 satu hari. Sekiranya selepas 31 Julai dia akan kembali kepada yang free ini. Tetapi sekiranya rakan-rakan ada kumpulan dalam sekolah itu, orang kata promosi lah untuk rakan-rakan kan, kalau nak gunakan juga kita boleh mengambil subscribe yang bahagian school plan ini. Adalah sehingga 2000 punya worksheet yang kita boleh hasilkan pada para pelajar. Okey, so saya akan terus kembali bagaimanakah saya menggunakan live worksheet ini dalam menghasilkan pecutan. Seperti yang saya maklum tadi, saya menggunakan pecutan akhir cikgu ni. Okey. Syarat yang pertama untuk membuat live worksheet adalah kita hanya perlu ada gambar ataupun PDF. Dan di sini saya telah PDF kan, betulkan sedikit PDF dari cikgu ini. Ada juga yang terus saya pakai direct, dan saya hanya perlu masukkan teks sahaja. Okey, caranya adalah kita just upload sahaja PDF tersebut bila kita dapat kosong. Contoh di sini saya dah masukkan PDF tersebut, and then saya just masukkan teks. Contoh saya masuk teks kat sini, saya klik kat sini, saya ingin masukkan teks yang ringkas. Saya tulis sini print, arahan dia adalah print coordinate, and then saya tulis sini sila jawab semua soalan sebagai contoh and then bila saya pergi dekat bahagian preview, ini bahagian edit, ini bahagian preview. Di bahagian preview dia akan keluar di situ. Sebagai contoh saya dah masukkan teks ni, pecutan akhir SEM 3 set 11. Okey, ini latihan yang apa, teks yang terbaru saya masukkan tadi. Okey, saiz ni berbeza. Bagaimana saya nak jadi saiz dia berbeza dan warnanya berbeza? Boleh juga. Saya just di bahagian preview ini, di bahagian sila jawab soalan ini, saya right click, dia akan keluar text box style. Contoh saya nak tukar tulisan dia polo, saiz dia 14 saya selesaikan. Font color saya jadikan dia warna merah. Background color saya tak ada warna kuning. Border saya tak nak, biarkan saja. And then opacity saya biarkan saja, dan saya klik save. Bila saya klik save, rakan-rakan boleh lihat dia dah berubah. Sila jawab semua soalan ini. Okey. Dan bagaimana saya nak buat ni? Pelajar hanya perlu jawab, adakah jawapan ni A, adakah jawapan ni Z, adakah jawapan B atau D. Boleh jawab semua kan? Tak nak. Nak jawab jawapan yang betul. Sebagai contoh, yang ini jawapan dia adalah D. Yang manakah benar tentang pertumbuhan Asia bagi memudahkan kestabilan? Ini jawapannya adalah perjanjian SIF B1 dan 3. Sebagai contohlah, so para pelajar just klik saja jawapan yang betul. Kalau apa yang jadi kalau jawapan semua
contoh jawapan dia salah nanti kan pelajar kita pun tahulah kan, dah tu kalau katakan MCQ pilih satu je lah jawapan kan. Contoh yang ni jawapan dia A. Okay. So bila selesai dia kena perlu klik finish. Okay, saya kembali ke bahagian ini. Bagaimana nak buat yang ABC ni kan, pun mudah sahaja. Saya just tambah teks dan saya bagi arahan di sini select. Cadangan ni saya just buat kotak. Okay. Saiz mana yang saya nak, dan tak lagi okay, dah. So saya tekan select sebab ini arahan untuk MCQ. Select ini adalah jawapannya untuk no. So bila para pelajar menjawab soalan A ini adalah no, dia akan kalau bagi maksudnya dia salah lah bagi bagian preview. Tengok dah ada kotak tersebut, nampak tak sama kan? Tak apa, kita boleh edit lagi semula. Kita klik kat sini, kita keluarkan dia tanda T tersebut dan kita tarik dia. Okey, kita tarik dia, besarkan sedikit. Sudah sangat. Preview. Okey, dah jadi. Okey, so bila kita dah buat satu, contoh no tadi kan, so yang lain semua ada no, mesti ada satu soalan tu ada satu yes, 3 no. Tak saja kita keluarkan tanda X tersebut, atau tanda X pula tanda tambah tersebut, kita tekan keyboard kita Ctrl C, lepas tu kita Ctrl V. So kita dah susun kat mana untuk no, untuk ni yang ni pula contohlah, susun kat sini. Okey, kalau kita dah selesai habis semua, okay, kita just klik dekat bahagian preview, kita check dahulu. Okay, contoh saya check lah sini. Okay, semua dah ada betul jawapannya. Okay, semua dah ada lah. Okay, so kita pergi kat bahagian save. Di sini ada perkataan save, klik save. Okay, ada dua pilihan yang rakan-rakan boleh guna. Yang pertama, yes, I want to share my worksheet with other teacher. Maksudnya dia akan masuk ke dalam ke bahagian home ni lah, yang tadi kan. So disebabkan yang ini adalah kita nak jaga copyright penulis buku ini, so saya tak ada buatlah share di sini. Walau bagaimana saya tetap boleh share dengan rakan-rakan dan juga para pelajar, walaupun saya menggunakan I want to keep it as private. Okay, contoh saya klik no, I want to keep it private. Saya namakan dokumen tersebut. So yang ini adalah yang ke-11 oleh Cik Nemi. Okay, dan saya klik save. Okay, saya akan open worksheet. Okay, kalau yang ringkas ni kita boleh just klik sahaja di sini dan kita share pada akaun kita. Tapi sebenarnya banyak lagi yang kita boleh share melalui bagaimana caranya. Kita klik open worksheet. Okay, ni dah jadi kan. Kita boleh add to Google Classroom ataupun Microsoft Teams. Kita masih boleh edit ataupun remove sahaja. Okay, sebagai contoh ini dah siap kan. So saya just klik sahaja, copy sahaja link ini dan saya sharekan dalam para pelajar saya punya group ataupun dengan rakan-rakan saya punya group. Boleh, semua orang boleh guna set ini. Okey, sebagai contoh lah bagaimana saya nak terus direct kepada saya punya Google Classroom ataupun Microsoft Teams. Sebagai contoh sekarang saya nak buat contoh Google Classroom. Saya klik dekat app Google Classroom. Dia akan buka kita punya akaun Google Classroom secara automatik menggunakan ID OmniED kita tadi. So, saya klik lah saya punya para pelajar saya punya Google Classroom. Okay, semester 3 tahun 2020. Saya nak create assignment, boleh. Saya klik go. Saya namakan di sini kejutan akhir. Morning. How can I help? Ada bunyi dalam ponsel set 11. Okay, kita bagi arahan. Selamat menjawab. Okay, and then saya masukkan dia kategori dia sebagai MCQ. Sekiranya tidak ada, biarkan sahaja. No kategori pun boleh. Due date memang tak ada. Topik ni saya masukkan dalam speed up 903. Kalau kita nak terus assign, kita klik assign ataupun kita boleh klik schedulekan dia. Atau kita nak hantar, kita just klik save draft dulu lah. Bila kita perlukan, kita pun
baru assign kepada para pelajar kita. Sebagai contoh, saya schedulekan dia karena masih awal lagi, waktu 6.45, so saya schedulekan dia hari ini 3 hari bulan pukul 7 kejap lagi. Okey, dan saya klik schedule. Di bahagian Google Classroom nanti, rakan-rakan just klik sahaja view assignment tersebut dan rakan-rakan boleh lihat bahawa assignment tersebut telah ada dalam ni tak ada kan, sampai set 7 je ni. Saya klik ke sini. Mana? Kita. Okey, so di sini masuk dah. Set 8, set 9, set 10, set 11. So pada petang, pada pagi ini dia orang akan dapatlah jam pukul 7 pagi ini. Okey. So itu adalah yang saya aplikasikan live worksheet dalam kejutan akhir semester 3 ini. Cara ini membantu kita untuk menyimpan tugasan kita secara, orang kata apa, satu tempat. Apabila kita perlukan secara online, kita boleh hantar dia sebagai interaktif worksheet ataupun interaktif workbook. Dan sekiranya kita perlukan secara offline, kita boleh terus PDF-kan dia sahaja. Okey. So kita boleh terus print lah, maksud saya. Okey, so itu saja perkongsian saya untuk rakan-rakan di luar sana. Semoga memberi manfaat. Sekiranya ada cadangan, dipersilakan tulis di bahagian komen, dan jangan lupa tekan button subscribe untuk memberi untuk saya terus menghasilkan video-video perkongsian dan juga memberi manfaat kepada rakan-rakan, para pelajar, ibu bapa, komuniti pendidikan di Malaysia ini. InsyaAllah, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.